Video mana? Ustaz ada. Ah, hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya. Ada Ustaz tadi dapat tu tak? Ada dapat pakai apa nama tu? Dapat video tak? Boleh Ustaz. Boleh. Kita tunggu Ustaz sementara waktu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Najah? Boleh. Boleh ya? Alhamdulillah. Baik, so kita mula terus atau bagaimana? Boleh Ustaz, boleh dengar. Boleh ya? Alhamdulillah, terima kasih Kak Ara. Hajah, kita mula terus ke? Boleh mulakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Di hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulakan bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan sesi tadabbur dengan soalan. Yang mana insya-Allah sesi kita pada malam ini akan menyambung bacaan daripada halaman yang kita sudah baca pada minggu lepas, dan insya-Allah kita akan sambung lagi, iaitu kalau minggu lepas kita berhenti pada ayat 177, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada ayat 178 dan seterusnya insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini jom kita sama-sama manfaatkan dahulu ruangan chat yang ada itu. Di manakah Haji dan juga Hajah berada pada malam ini. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, untuk saya sendiri pada malam ini berada di luar kawasan jugalah, di Sik. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Sungai Buloh, Haji Romi kita, Hajah Nasriah seperti biasa dari Perlis. Kemudian alhamdulillah Hajah Raziah daripada Kelang, Hajah Siti daripada Rawang, Hajah Helena dari Kulai, Hajah Mariam dari Terengganu. Masya-Allah tabarakallah. Saya tak sempat nak baca semua. Dari BTHO Kajang juga ada, dari Kapar, Singapura, Taman Bayu 2, Gombak, Singapura, Putrajaya, Sungai Buloh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Melaka juga ada. Jadi terima kasih kepada semua yang turut serta bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah, Hajah Taharah juga ada dari KL. Masya-Allah tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jom dari jauh dekat kita semua berada bersama-sama pada malam ini di atas talian. Menggunakan platform Zoom, dan juga kita livekan juga di Facebook, dan mudah-mudahan apa yang akan kita kongsikan bersama-sama pada malam ini beroleh manfaat yang besar, terutamanya dalam kita berusaha untuk mendapat hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ini. Kita berusaha untuk memperolehi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sharekan di skrin untuk kita lihat terus pada malam ini, iaitu perbincangan kita daripada surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, dan insya-Allah sekarang kita akan lihat ayat yang ke-178. Jom kita lihat dahulu ayat 178 dan juga ayat 179 kita sekalikan. Baik, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Baik, kita dah baca ayat Al-Quran dan seperti mana biasa kita bertanyakan, jika saya tidak faham apakah makna daripada ayat yang saya baca, maka apakah sebenarnya makna ayat ini? Paling tidak kita merujuk dahulu dalam terjemahan, iaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, iaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa, iaitu pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, iaitu pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu maksudnya di situ. Jadi sekarang ni kita nak cuba pergi kepada apa mesej yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat ini. Baik, kita pergi dahulu satu persatu. Mesej yang kita boleh perhatikan, yang pertamanya adalah seruan kepada orang yang beriman, di mana diwajibkan untuk menjalankan balasan yang seimbang, iaitu qisas dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Baik, ini mesej yang pertama. Kita ambil dahulu mesej ini sebagai mesej yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan mesej yang kedua, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, pembunuh perempuan dengan perempuan. So ini mesej yang kedua. Kita pergi pada mesej yang kedua. Kemudian kita pergi pada mesej yang ketiga. Maka sesiapa, iaitu pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, iaitu pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini mesej yang ketiga. Sekiranya diberikan keampunan ataupun kemaafan, maka perlu bersikap baik kedua-duanya, iaitu orang yang mengampunkan itu juga perlu dalam menuntut ganti nyawa itu dengan cara yang baik, dan orang yang dituntut juga perlulah dengan cara yang baik. Kemudian ada lagi mesej yang seterusnya, iaitu mesej yang keempat. Mesej yang keempat adalah yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Banyak. Baik. So ini adalah mesej yang seterusnya. Dan kemudiannya kita lihat bagi mesej yang terakhir di situ adalah sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. So kita ambil mesej ini. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi haji-hajah kita tengok satu persatu. Kita dah tahu dah apakah mesej-mesej yang ada ini. Nanti kita proses sedikit demi sedikit. Kalau di sini kita dapat lihat ada
Siapa yang pembunuh dapat sebahagian keampunan. Jadi kalau kita lihat dekat sini, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So, kita boleh faham kan mesej di situ. Baik, sebelum kita lanjutkan, siapa yang sudah dapat mesej-mesej, baik, satu lagi sebenarnya. Kita ada satu lagi mesej sebelum kita teruskan, iaitu kita lihat mesej yang seterusnya, iaitu daripada ayat 179. Baik, pada ayat 179 kita lihat apakah mesej yang ada pada ayat 179. Mesej pada ayat 179 iaitu, dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu. So ini mesej yang seterusnya. Dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup. So ini mesej yang seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudiannya kita lihat yang terakhir yang kita nak bawa sama-sama. Wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Mesej bagi orang yang berakal fikiran. Supaya apa? Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ada berapa mesej semuanya? Kalau kita lihat di sini ada 2, dan kemudian di sini ada 2 lagi, dan kemudian di sini ada 3. Jadi ada 7 mesej. Siapa yang dapat 7 mesej dan dia faham setakat ini pada mesej-mesej yang ada itu, boleh tuliskan di ruangan chat kita. Tuliskan nombor 7. Nombor 7. Bagi siapa yang dapat ikuti sampai ke mesej-mesej yang sedang kita pergi terlebih dahulu perlahan-lahan itu, siapa yang dapat tuliskan nombor 7. Terima kasih Hajah Nasriah 7. Bagaimana yang lain? Ini baru kita pergi pada persoalan-persoalan awal. Apa mesej yang ada pada ayat itu? Alhamdulillah, terima kasih Abang Jack kita nombor 7 juga. Hajah Nisa kita nombor 7. Haji Romi juga 7. Alhamdulillah. Hajah Raziah juga 7. Haji Nasir juga 7. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi bagaimanakah yang lain? Diharapkan semua masih bersemangat. Kita baru beberapa minit bermula. Baik, alhamdulillah. Hajah Rena juga 7. Hajah Rus Hayati juga 7. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita tunggu kalau ada 3 orang lagi. Terima kasih Hajah Siti Maryam juga 7. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Hajah Zaliha 7. Dan seorang lagi. Hari ini ada 29 orang yang berada bersama-sama di Zoom buat masa ini, dan insya-Allah kita doakan ada lagi selepas ini. Dan terima kasih Hajah Siti, dan yang terakhir daripada RH Qiraat sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Jannah juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jom kita perhatikan yang seterusnya. Jika kita sudah boleh dapat ke semua mesej-mesej itu, maka sekarang ini kita nak pergi kepada beberapa persoalan. Persoalan yang lebih mendalam lagi, iaitu yang pertama, mesejnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Soalan, mengapakah di-highlightkan ataupun mengapakah diberikan penekanan dengan disebutkan 3 golongan ini? Kenapakah disebutkan orang merdeka dengan orang merdeka? Kenapakah disebutkan hamba dengan hamba? Kenapakah disebutkan perempuan dengan perempuan? Bukankah memadai dengan menyatakan kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla? Bukankah itu sudah memadai? Mengapa perlu ada tambahan al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal unsa bil unsa? Why? Itu menjadi persoalan.
Hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kita ambil sebagai persoalan kita yang pertama. Persoalan. Soalan. Jadi soalan kita yang pertama adalah mengapa disebutkan al-hurru bil-hurr wal-'abdu bil-'abd wal-unsa bil-unsa. Mengapakah disebutkan orang merdeka dengan orang merdeka? Orang merdeka dengan orang merdeka. Hamba dengan hamba. Perempuan dengan perempuan. Why? Bila kita baca, kenapa ya? Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Hajah Nasriah, keadilan. Hajah Amnah juga menyebut supaya adil. Ya, mesej besarnya adalah supaya berlaku adil. Untuk menegakkan keadilan perlu setara. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Antara lainnya kenapa di-highlightkan tentang mereka ini kerana menjadi tradisi Arab jahiliyah dahulu, bahkan tradisi orang-orang yang sebelumnya dahulu, mereka Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita baca tentang sejarah orang yang terdahulu itu, mereka ni kalau yang buat salah tu adalah perempuan, maka mereka nak menuntut darah lelakinya. Dia kalau macam apa dalam cerita-cerita tu kan, saya tak sebutlah cerita apa kan. Kadang-kadang kita ada tengok ada dia membalas dendam itu kepada orang yang lain. Yang buat salah tu anak dia, ataupun yang buat salah tu orang perempuan dia, tapi dia nak hukuman itu pasal orang perempuan kamu tak reti kamu jaga, aku buat kamu. Kan, macam tu panggil dia. Ataupun ada yang dengan cara Allahumma salli ala Muhammad, apabila ada orang yang hamba, maka mereka tak nak hamba, mereka nak digantikan dengan orang yang merdeka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu perkara yang tak adil lah. Mana boleh yang buat kerja orang lain, kenapa orang lain nak kena tanggung? Kamu yang buat kerja, tapi orang lain yang kena tanggung. Maka di sini mention saya al-hurru bil-hurr wal-'abdu bil-'abd wal-unsa bil-unsa. Tak kira siapa pun yang buat. Kamu lelaki ke, kamu perempuan ke, kamu bebas ke, kamu hamba ke, maka tetap siapa yang melakukan perkara tersebut, pembunuhan tersebut, maka dialah yang bertanggungjawab. So itu adalah soalan yang pertama. Mengapa? Ya Karim. So kita lanjutkan pula pada soalan yang seterusnya. Apakah soalan yang seterusnya? Soalan yang kedua. Baik, kita perhatikan dahulu mesej di sini. Maka sesiapa, iaitu pembunuh yang dapat sebahagian dari saudaranya, pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaiknya. Baik. Hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini timbul persoalan yang kedua. Kerana dahulu umat yang terdahulu, mereka ada yang dalam syariatnya hanya ada hukuman diat sahaja ataupun ada denda sahaja. Ada yang hukumannya bunuh sahaja, dan bunuh dibalas bunuh. Tetapi kita tengok dalam syariat kita pada hari ini, Allahumma salli ala Muhammad, ia sudah berbeza. Maka apakah soalannya? Apakah tiga? Soalan yang kedua, apakah tiga? Allahumma salli ala Muhammad.
sebentar ya, Haji. Apakah 3? Tiga apakah 3 kaedah qisas? Apakah 3 kaedah? Bahasa mudah kita adalah qisas. Baik, apa caranya? Ada 3 kaedah. 3 kaedah. Apa dia 3 tu? Ya Karim. Apakah 3 itu? So bila kita baca tadi, rupanya dalam qisas itu ada 3. Baik, Hajah Nasirah sebut yang pertama, iaitu bunuh dibalas bunuh. So itu yang pertama. Bunuh dibalas dengan bunuh. Baik, kemudiannya apa lagi? Terima kasih Hajah Maryam, iaitu membayar denda. So itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah memaafkan. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Nasriah, Hajah Zakiyah dan juga Haji Romi. So ini 3 kaedah dalam hukuman qisas itu, iaitu yang pertamanya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertamanya adalah qisas dengan bunuh dibalas bunuh. Yang keduanya adalah dengan membayar denda, dan yang ketiganya adalah memaafkan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini 3 kaedah. Boleh guna ke semua kaedah ini, tak ada masalah. Boleh guna ke semua kaedah ini, mana-mana pun dibenarkan. Ada yang nak nyawa dibalas dengan nyawa. Ya Allah. Ada yang memaafkan tetapi memerlukan dia kena bayar sesuatu, kena bayar dengan ganti rugi yang selayaknya. Dan Allahumma salli ala Muhammad, saya masih ingat lagi ketika mana saya membaca tafsir Al-Azhar karangan ataupun yang disusun oleh Buya Hamka. Beliau menyebutkan dalam hukuman qisas betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan umat ini, orang Islam itu. Salah satunya adalah ketika mana melihat nyawa tetapi dibalas dengan kemaafan. Dan beliau membawakan satu contoh tentang ada satu orang ayah yang anaknya dibunuh. Satu orang ayah yang anaknya dibunuh. Lalu apakah yang terjadi kepada ayah tersebut? Ayah tersebut memaafkan orang yang bunuh anaknya itu. Ya Karim. Saya tak dapat bayangkan macam mana mulianya hati seorang ayah ni, kerana dia kata cukuplah satu nyawa dan aku tidak mahu mengambil lagi satu nyawa. Dan Allahumma salli ala Muhammad, bukan sekadar itu sahaja, bahkan hubungan mereka yang kalau ikutkan 7 keturunan pun aku tak nak sembang dengan hang dah, dan aku tak nak campur dengan hang dah, ni keturunan jahat dan sebagainya. Tapi tak berlaku macam tu. Bahkan ayah yang anaknya dibunuh tadi boleh jadi rapat dengan si anak yang membunuh anaknya tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim. So haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keluasan di dalam agama ini. Betapa syariat kita itu sangat adil. Ya Karim. So itu adalah persoalan yang kedua. Baik. Soalan yang ketiga. Kita masih lagi membaca pada ayat yang sama, tetapi kita nak pergi pada soalan yang ketiga. Apakah soalan yang ketiga? Soalan yang ketiga saya nak bagi peluang pada haji dan juga hajah sekalian. Mungkin boleh fikirkan satu persoalan daripada ayat yang kita sedang baca ni. Kita baru sampai 3 jenis hukuman itu. Baik, kalau ada persoalan dekat situ, tuliskan dekat ruangan chat pun tak ada masalah. Boleh tulis dekat ruangan chat, dan insya-Allah itu mudah-mudahan boleh jadi manfaat kepada kita semua yang membacanya. Ya, jika tidak bercakap boleh mute dahulu ya. Baik. Jom.
5, 4, 3, 2, 1. Baik. Tuntutan sesuai. Macam mana tu menjadi persoalan itu? Ya Karim. Baik, sekiranya ada persoalan yang nak dituliskan di situ, nanti boleh tuliskan. Sementara kita nak lihat satu lagi persoalan yang mungkin kita boleh sama-sama fikirkan. Haji Jad, adakah balasan qisas menghapus hukuman di akhirat kelak? Tidak begitu. Tidak. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah maksud keringanan dari Allah? Keringanan tadi yang kita sudah bincangkan, ada peringkat-peringkatnya itu. Maka kalau dulu bunuh je, kan? So tak ada lagi bentuk yang lain. Maka Allah berikan 3 jenis hukuman, 3 bentuk balasan itu adalah sebagai sebuah keringanan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hukuman. Adapun adakah dihukum di dunia akhirat terlepas? Ada pelbagai pendapat, tetapi salah satu daripada pendapat yang kuat itu adalah tidak terlepas. Di akhirat tetap ada hukumannya dan tetap dengan hukuman, tetapi wallahu taala alam macam mana hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala itu bergantung. Kita tidaklah tahu macam mana hukumannya kelak di akhirat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dan terima kasih, itu soalan-soalan yang baik. Soalan-soalan yang baik. Dan maksud melampaui batas. Apakah yang dimaksudkan dengan melampaui batas? Faman ya'tada ba'da dzalika. Ini bagi orang yang memaafkan dan orang yang dimaafkan. Kan. Ketika mana ada orang dia kata kami memaafkan, tapi kami tak nak nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi kamu kena bayar ganti rugi sampai 10 juta. Mana ada orang tu nak bayar. Tuntutannya sampai melampau-lampau. Baik, itu salah satunya. Dan yang keduanya adalah bagi orang yang dimaafkan itu. Jangan sampai ketika mana sudah dimaafkan kamu pula melampau-lampau. Sepatutnya kena bayar denda dengan sekian dan sekian, kamu larikan diri, kamu tidak ikut kepada perjanjian, kamu buat sewenang-wenangnya. Memang ada orang yang macam tu. Kan? Kita dah maafkan, dia buat sewenang-wenangnya. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So itu melampaui batas. Dan Hajah Maryam, macam mana jika keluarga memaafkan? Tadilah 3 benda tadi kan. Satu, sama ada qisas dibalas dengan bunuh, ataupun dengan cara maaf tetapi ada bayaran di situ, tapi ada satu lagi yang memang memaafkan. Baik, so itu 3 keadaan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, mari kita lihat satu lagi persoalan, iaitu soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya terkait dengan ayat ini adalah soalan yang ketiga. Untuk kita fikirkan juga bersama-sama adalah siapakah yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap pesalah. Ya Karim, ini juga menentukan nanti persoalan-persoalan yang akan ditanya. Siapa kalau orang ni dibunuh ataupun nyawa dibalas dengan nyawa, siapakah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman terhadap pesalah ini? Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Jangan pandai-pandai ahli keluarganya pula kan. Pasal hang dah bunuh anak aku, hamai sini, hamai rumah aku. Tak boleh tak boleh pandai-pandai, itu ditentukan oleh hakim. Dan ini melibatkan hukum fiqh yang panjang untuk kita bincangkan. Sebab itu walaupun kita secara umumnya mengetahui bahawa ada 3 jenis hukuman, tetapi tidaklah
sewenang-wenangnya kita boleh menjatuhkan hukuman itu sendiri. Seperti mana juga yang ditanya oleh Hajah Nasriah kan, kalau kemalangan macam mana kan, kemalangan maut macam mana nak buat kan, ini juga menjadi persoalan yang panjang juga kan, kerana melibatkan kematian. Seorang pemandu dan kemudian dia memandu dan menyebabkan kematian. Macam mana tu? Kalau ikut kan, dia sudah membunuh nyawa tu. Kan? Ya Karim, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Hajah Helena, fa anti wa jazakumullahu khaira. Moga dipermudahkan urusan. Baik. So itu juga menjadi persoalan yang panjang lebar juga. Tapi secara ringkasnya, kita boleh memahami bahawa sekiranya ia dilakukan dengan sengaja kan, maka yang melakukan itu bertanggungjawab terhadap perbuatannya kan. Tapi mana ada orang nak kemalangan dengan sengaja. Kalau dia memang saja-saja, yang itu memang dia tanggung akibatnya lah. Tetapi kalau dengan keadaan tidak sengaja, maka itu panjang dia punya perbahasan dia ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih juga Hajah Zaliha. So itu baru persoalan yang ketiga. Kita baru melihat satu ayat, tapi persoalannya sudah banyak. Tapi begitulah Al-Quran, supaya pendekatan tadabbur dengan soalan ini menyebabkan kita mahu berfikir. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak lanjutkan yang seterusnya. Yang seterusnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan menjalankan hukuman qisas. Kita selesai di situ, kita pergi mana mesej yang seterusnya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Ini juga sudah ada persoalan yang timbul tadi daripada Haji Romi kita. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Juga sudah disebutkan oleh Haji Romi sebentar tadi tentang persoalan ini. Jadi persoalan-persoalan yang Haji fikirkan itu amat bagus dan itu menyebabkan kita mula berfikir untuk mencari jawapannya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Selesai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Al-qisasu fil qatla. Bagi orang yang membunuh. Soalan yang seterusnya. Mari kita lihat pada ayat ini. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu. Walakum fil qisasi hayah. Soalan. Walakum fil qisasi hayah. Bagi kamu hukuman qisas itu ada jaminan hidup. Ini juga menjadi persoalan kepada kita kan. Mengapakah ataupun persoalan kita letakkan yang keempat lah ya. Bagaimanakah Allahumma salli ala Muhammad qisas, iaitu kalau kita bercakap tentang nyawa dibalas nyawa, adalah kehidupan. Walakum fil qisasi hayah. Bagaimanakah yang kita nak fahami, ini kan qisas. Tapi mengapakah qisas tapi disebutkan dengan hayah? Dia adalah kehidupan. Why? Jadi persoalan untuk kita kan. So Haji, mengapa? Kerana kalau kita bercakap tentang pepatah-pepatah Arab ataupun orang-orang yang terdahulu, ya Karim, dalam hal qisas ini mereka mengatakan bahawa bunuh itu perlu dibalas dengan
bunuh, kan? Barulah sesuatu yang adil. Darah perlu dibalas dengan darah. Kalau pemberian melahirkan pemberian, maka pembunuhan itu melahirkan pembunuhan yang lain. So nyawa diganti dengan nyawa. Tapi walakum fil qisasi hayat. Baik Haji Romi, keluasan dalam membalas perbuatan dan orang yang tidak bersalah tak perlu dihukum. Orang tak bersalah tak perlu dihukum. Kan? Dan macam mana kalau ada orang yang bersalah? Baik, mentaati perintah Allah, redha. Baik. Jadi itu persoalan lain lagi tu kan, mentaati perintah Allah. Betul? Itu dalam konteks kita mentaati perintah Allah. Apa lagi? Walakum fil qisasi hayat. Pada qisas itu adalah kehidupan. Sedangkan kalau kita fikir secara logiknya adalah qisas, bunuh dibalas dengan bunuh. Macam mana itu untuk menjaga kehidupan. Baik, Haji Zakiah, perlu dihukum untuk menjaga manusia lain. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Qisas, tadi kita cakap tentang keluasan dalam hukum satu. Yang keduanya, kalau kita melihat tentang qisas ini, mengapakah sehingga dibenarkan nyawa itu dibalas dengan nyawa, kerana nak memastikan supaya tidak ada orang yang sewenang-wenangnya mengambil nyawa orang lain. Jadi bila ada hukuman yang keras, maka orang tak berani mengambil nyawa orang lain sesuka hati. Orang tak berani nak buat terhadap nyawa orang secara sembrono. Sebab itu pada qisas itu adalah sebuah kehidupan. Kerana orang takkan berani buat sesuka hati. Itu yang pertama. Kan? Kalau kita nak tuliskan sedikit, kan, macam manakah kita nak memahaminya dalam konteks tersebut? So yang pertamanya adalah kita bercakap tentang sebagai peringatan keras kepada manusia. Jangan sewenang-wenangnya mengambil nyawa orang lain. Kerana sampai ke tahap nyawa dibalas dengan nyawa. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, mengapakah qisas itu sebuah kehidupan? Yang kedua adalah sebagai penegak keadilan. Penegak keadilan. Keadilan itu perlu ditegakkan. Keadilan itu perlu ditegakkan. Jadi hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bercakap tentang qisas itu adalah sebuah kehidupan. Kerana saya bagi contoh mudah macam ni lah. Hajah kalau nak faham, pernah tengok cerita Tamil kan? Saya kan, kalau tengok cerita tu kan, bahasa mudahnya macam ni. Ada satu budak, dia kecil lagi kan. Dia tengok pergaduhan something dengan something, dan mak dan juga ayah dia juga terlibat. Lalu mak dan ayah dia juga dibunuh oleh something itu. Kan. Lalu anak ni dekat mana? Dia menyorok dekat bawah katil. Dia tengok macam mana orang yang bunuh mak dan juga ayah dia. Dia boleh buat apa budak ni? Dia tak boleh buat apa-apa pun. Ada orang mengadili tak? Tak ada orang nak mengadili. Tidak ada hukuman ke atas orang yang membunuh mak dan juga ayah dia. Kan? So kalau dia tak ada apa-apa hukuman, apa jadi pada anak ni? Tunggu aku besar. Kan? Tunggu aku besar. 10 minit kemudian dia dah besar. Kan? Betapa cepatnya dia membesar. Kan? Tadi cerita kecil lagi. 10 minit kemudian dia sudah membesar dengan sihat. Bila dia membesar dengan sihat, adakah dia akan balas dendam kepada orang yang bunuh mak ayah dia je? Tak. Dia akan balas dendam kepada semua yang terlibat dalam kes pembunuhan itu. Kan? Ni something yang pergi buat kerja hampa siap. Kan? Yang buat kerja tu 2 orang je, dia pergi balas dendam 1 kampung kena. Kan?
tu okey lagi. Bukan okey lagi lah. Tu maksudnya tu satu part. Kan? Kemudian ada pula yang ambil rasuah. Kan? Tak nak ambil tindakan apa-apa masa kejadian dia masa kecil-kecil dahulu. Siapa yang ambil rasuah tu dulu? Kan? Daripada hakimnya sampailah kepada semua yang terlibat itu, yang memekakkan kepala dan telinga itu kerana sudah disumbat dan perut mereka dengan harta yang haram itu. Kan? Pun dia balas dendam balik. Hang siap. Kan? Pasal apa? Aku masa kecil keadilan hampa tak tegakkan. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu apabila sebuah keadilan bahkan pada peringkat nyawa yang perlu dibalas dengan nyawa pun, kalau tidak ada yang menghidupkan, kalau tidak ada yang menegakkan keadilan itu, maka dia akan mencipta konflik yang panjang. Maka terjadilah pergaduhan dan pergaduhan dan pergaduhan. Bayangkan kalau tadi kita bercakap tentang dia masa kecil, kemudian dia buat dekat orang lain pasal dia balas dendam. Adakah dia tidak tahu ketika mana dia balas dendam boleh jadi yang tengok itu ada anak kecil daripada keluarga itu pula. Dia menunggu masa untuk membalas dendam pula. Dan itulah yang berlaku zaman berzaman. Kalau kita tengok peperangan sesama suku, kita baca sejarah jahiliyah itu, mereka itu dengan dendam yang panjang kerana sikap mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu Islam, apabila Islam datang menyatukan ummah itu. Dan saya tidaklah mahu membawa konteks macam mana menegakkan sistem di Madinah. Itu ada fasa demi fasanya. Jadi kalau kita faham fasa demi fasa untuk menegakkan sistem seperti mana Nabi SAW menegakkan sistem, insya-Allah kita mudah untuk menegakkan sistem di mana-mana pun. Dan kalau kita baca balik sejarah macam mana Nabi SAW, Madinah itu bukanlah sebuah negeri ataupun sebuah tempat yang aman makmur, yang subur, yang sudah bagus dari sudut ekonomi masyarakatnya. Tak. Madinah ini ada sebuah negeri yang tidak ada sistemnya yang teratur pun. Dan tidak hebat pun. Tetapi Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa aku hantarkan Nabi aku, dan lihatlah macam mana Nabi aku menghidupkan sistem itu sehingga Madinah, sebuah negeri yang tak ada apa-apa, tapi dengan kehadiran Nabi SAW, dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Madinah menjadi sebuah negeri yang bercahaya. Kan? Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita kembali kepada perbincangan kita. Itu dah masuk bab lain. Ya Karim. So itu adalah hikmah bila Allah sebutkan tentang walakum fil qisas hayah. Bagi kamu qisas itu adalah kehidupan. So jangan pula kita anggap apabila ada orang yang nak memperjuangkan hukuman qisas, lalu kita mengatakan bahawa ini tidak adil, lalu kita mengatakan bahawa ini adalah satu perkara yang, sebab itulah kita kena cepat-cepat mengembalikan masyarakat ini kepada apa? Ini. Bila kita faham tentang hikmah daripada qisas ini, tidaklah menjadikan kita cepat untuk melatah. Tetapi ia hanya boleh diterima dengan waras ataupun boleh diterima dengan baik tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ianya hanya boleh diterima oleh siapa? Soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. Siapakah yang dengan hati terbuka dapat menerima hukuman Allah ataupun hukuman qisas ini? Jenis manusia macam manakah yang boleh menerima hukuman qisas ni dengan berlapang dada? Kan? Kalau ada sebuah institusi ataupun sebuah negara ataupun mana-mana tempat yang nak menghidupkan hukuman qisas, siapakah yang dengan hati terbuka dapat menerima hukuman ini? Jeng soalan. Jenis manusia yang macam manakah? Baik, alhamdulillah. Hajah Amnah
orang yang beriman. Hajah Nasriah taqwa. Hajah Zakiyah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan hati yang terbuka. Haji Romi orang yang berakal. Haji Nasir orang yang berakal dan bertakwa. Hajah Siti Maryam orang yang beriman dan berakal. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kita dah ada jawapannya pun. Kita dah ada jawapannya pun. Seperti mana yang dicatatkan oleh sahabat-sahabat kita di dalam ruangan chat itu. Jadi hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada ayat ini, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah ulil albab. Orang yang mendalam pemikirannya, ulul albab. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang boleh menerima ini adalah orang yang mahu berfikir, ulul albab. Lub kita sudah bincangkan apakah maksud ulul albab ini. Bahkan kalau kita nak bincangkan secara panjang lebar, ada 16 ayat yang terkait dengan ulul albab dalam Al-Quran. So 16 ayat tu banyak tu sebenarnya kan. So bukan hanya sekadar 16 ayat tu banyak, bahkan satu ayat yang terkait dengan ulul albab pun kalau kita nak bahaskan, kita tak mampu pun nak bahaskan. Jadi hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya kita dah kena mula berfikir macam manakah kita nak melahirkan golongan ulul albab. Kita bercakap tentang hukum. Ya, hukum itu adalah satu perkara yang perlu ditegakkan. Tapi menjadi persoalan kepada kita juga, sampai bilakah kita nak menunggu sampai ia ditegakkan. Jalan untuk kita cepat kembali agar hukuman ataupun hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini kembali ditegakkan adalah apabila kita melahirkan manusia ulul albab. Sebab tu ini menjadi perjuangan kepada kita untuk melahirkan manusia ulul albab. Soalannya, nak melahirkan manusia ulul albab ni macam mana? Kena buka sekolah ulul albab ke? Kena hantar ke MRSM ulul albab ke? Kan? Kena pergi dekat tahfiz ulul albab ke? Itu adalah salah satu daripada jalan-jalan untuk melahirkan manusia ulul albab. Dan sudah pasti jalan yang boleh dilakukan oleh ulul albab adalah mereka yang fa'tabiru ya ulil albab. Yang pertamanya adalah orang yang disebutkan ulul albab ini adalah orang yang selalu memikirkan tentang ibrah. Dia selalu menjambatani antara kisah orang yang terdahulu. Sebab itu orang yang ulul albab ini dia kena banyak belajar tentang kisah. Dan kena banyak belajar tentang sejarah. Tapi kita tidak mahu hanya sejarah yang tinggal sejarah. Kenangan yang hanya tinggal kenangan, tetapi sejarah yang perlu dibaca dengan adil sehingga sejarah itu dapat dijambatani pada zamannya sendiri. Dan orang yang memahami tentang sejarah, memahami tentang sirah, dia akan faham bahawa semua itu ada patternnya. Dan Allah sebut banyak kali dalam Al-Quran tentang pattern-pattern sejarah itu. Fa'tabiru. Satu. Yang keduanya, macam manakah kita nak melahirkan manusia-manusia ulul albab ini? Antara lainnya dalam surah ke-38 surah Sad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ini dua perkara. Yang pertama, kita nak melaksanakan proses tadabbur, dan malam ini alhamdulillah kita konsisten untuk melaksanakan proses tadabbur. Tadabbur itu apa? Kita berfikir secara mendalam sampai kita mendapat jawapan-jawapan terhadap banyak persoalan-persoalan yang ada pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tazakkur, sehingga kita mampu mengambil peringatan. Sebab itu bila dah faham, usahakan sampai kita boleh hafal. And faham, usaha sampai boleh hafal. Itu peringkat pertama dalam kita mengambil tindakan. Dan seterusnya dalam kita mengambil tindakan itu adalah sampai kita tahu nak buat apa.
kita tahu nak beramal macam mana. Kan orang beriman jadi satu perkara ni, dia tahu nak buat apa. Allah kata apa dalam Quran? Dia jadi perkara macam ni, dia tidak gelabah, dia tahu nak buat apa kerana dia tahu tuntunan Allah dalam Al-Quran. Ini orang yang melaksanakan tadabbur dan juga tazakkur. Dan mereka ini adalah orang ulul albab. Allahumma salli ala Muhammad, termasuklah ulul albab yang kita sudah bincangkan di sini. Kan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas itu juga bagi orang yang boleh berfikir secara mendalam dan dia boleh berfikir sampai hukum-hukum Allah itu dengan tujuan untuk menghidupkan, maka itu juga sebahagian dari proses menjadi ulul albab. Jadi hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai malam ni kita dah kena fikirkan macam mana nak melahirkan anak-anak kita yang ulul albab. Macam mana nak melahirkan organisasi kita organisasi yang ulul albab. Macam mana nak menjadikan tempat tinggal kita itu dihuni oleh manusia ulul albab. Macam mana nak memastikan masjid surau kita itu didirikan sehingga melahirkan manusia-manusia ulul albab. Dan ia bermula dengan manusia mahu berfikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita banyak kena berfikir. Berasap juga kepala malam ni kan. So itu adalah persoalan yang berapa tadi? Persoalan yang kelima. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dan semua ini harapannya adalah la'allakum tattaqun. Tidak ada lain melainkan untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia tahu sungguh apakah yang perlu dilakukan sebagai hamba Allah yang bertakwa. Dan haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi persoalan kepada kita. Menjadi persoalan kepada kita sekiranya soalan tambahan. Sekiranya seorang lelaki itu dia dibunuh oleh sekumpulan manusia yang lain. Kesnya adalah dia seorang, tapi yang buat kerja ni bukan seorang. Dan yang buat kerja ni 5 orang. Soalan, siapakah yang perlu dijatuhkan hukuman? Adakah hanya pembunuhnya sahaja? Adakah Allahumma salli ala Muhammad, satu adalah adakah pembunuhnya sahaja, iaitu seorang sahaja. Dia seorang je yang tikam, yang lain tak tikam pun. Dan yang lain semua buat tolong-tolong macam tu aja, tolong pegang aja. Yang lain tolong terkajang aja. Contoh. Ataupun kelima-limanya dijatuhkan hukuman. Ini soalan bonus malam ni sebelum kita nak tidur. Jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawapannya adalah jeng. Baik. Hajah Siti Maryam kata orang yang membunuh sahaja. Haji Romi kata balas ikut kadar. Dia pegang, balas pegang je. Haji Zulkifli semua dijatuhkan hukuman kerana bersubahat. Oh, ini dahsyat ni. Okay. Hajah Taharah kelima dijatuhkan hukuman. Oh, kelima-limanya. Ini hakim ni keras betul ni. Tak apa. Kita nak berfikir juga kan. Tiba-tiba kalau tadi one by one okey lah. Tapi ni ya Karim. Balik kepada ayat 178. Ayat 178 itu boleh jadi kepada kita boleh jadi 3 keadaan tadilah. Tapi ni kalau katakan bunuh kan memang nak dijatuhkan hukuman qisas. Dan qisas itu bunuh itu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang lain tu wajib bayar diat. Macam mana nak buat ni? Ni soalan penutup sebelum kita tidur malam ni. Boleh? So Haji Hajah nak jawapan dia malam ni ke nak jawapan dia minggu depan?
Penganjur macam mana? Jawapannya malam ni ke jawapannya minggu depan? Kalau penganjur kata malam ni, kita jawablah malam ni. Kalau kata minggu depan, kita jawab minggu depan. Kat malam ni boleh juga. Saya pun nak tahu juga jawapan dia. Saya pun nak tahu juga. Sebab Okey, kalau baik. mati ni kata 5-5 tu, kalau kita hukum 5-5 sekali tu baru adil. Sebab walaupun dia satu tikam, yang lagi 4 ni dia dah bersubahat dalam pembunuhan tu. Jadi dalam dalam masa itu rasanya kalau 5-5 tu dihukum sekali tu, rasanya itu paling adil lah. Baik. So itu pendapat hajah kita ya. Masya Allah, tabarakallah. So oleh kerana Hajah Siti Mariam kata malam ni, Abang Haji Jad kita kata jangan tunggu lama-lama. Penganjur kita pun nak tahu jawapan malam ni. Siapa yang nak tahu malam ni, tuliskan nombor 9. Nombor 9. Baik. Cukup 15 orang kita on. Baik, kita kira. Berapa orang? Ya, kiri. Baik, alhamdulillah. 4, 5, 6, 8, 9. Tak cukup lagi ya? Ajar ya? Okey, baik. Alhamdulillah. Cukup aja 15? InsyaAllah dah cukup dah ni. Alhamdulillah, cukup ya. Okey, baik. So jawapannya adalah jeng. Tak adalah suspense sangat pun kan. Kita kebanyakannya dah tahu pun jawapannya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini berdasarkan kepada apa yang berlaku pada zaman Saidina Umar. Ketika mana berlaku satu pembunuhan terhadap seorang lelaki yang dibunuh oleh kalau tak silap saya 6 orang. Lalu siapakah yang dijatuhkan hukuman atas pembunuhan itu? Saidina Umar menjatuhkan hukuman kepada semuanya. Kan, ke-6 itu dijatuhkan hukuman qisas. Persoalannya, mengapakah ini diterima? Kan? Kerana kalau ini ditolak, pastilah pada zaman itu bukannya Saidina Umar saja yang faqih. Dan ada ramai sahabat-sahabat lain yang faqih, yang alim, yang mengetahui tentang hukum hakam. Tetapi mereka semua tidak berkata apa-apa. Dan ini menjadikan satu hujah yang kuat bahawa apa yang dilakukan oleh Saidina Umar itu adalah satu perkara yang benar. Jadi seorang yang dibunuh tetapi yang lain itu bersubahat sama, maka Islam berlaku adil kepada semua. Sebab tu jangan kamu ambil ringan tentang nyawa tadi. Sebab tu nyawa itu walakum fil qisas. Dan kalau tidak, nanti ada orang yang dia boleh bersubahat lagi, yang boleh ditolong sana, ditolong sini. Aku tak ada buat apa-apa, aku lepas apa. Allahumma salli ala Muhammad. Maka semua sekali perlu dijatuhkan hukuman. Bahkan kata Saidina Umar, kalaupun satu kampung yang buat kerja ni, satu kampung hampa semua subahat, bunuh seorang lelaki ni, satu kampung aku akan jatuhkan hukuman. Kan? Bukan kata 5 orang, bukan kata 6 orang. Kalau satu kampung pun yang buat kerja ni semua terlibat, maka satu kampung ni akan dijatuhkan hukuman. Jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah jawapan kita untuk malam ini terkait dengan qisas. Kerana tujuan qisas itu yang paling penting bukanlah tentang hukuman itu semata-mata, tetapi betapa Allah nak kita berikan perhatian kepada hukum yang aku berikan, iaitu Allah berikan itu adalah untuk tujuan besarnya menjaga nyawa. Jangan kamu ambil mudah, jangan kamu ambil enteng terhadap nyawa manusia. Kena bersikap adil. Kerana apa? Kalau ia tidak dibuat sebaik-baiknya, maka kita akan melahirkan manusia yang mula membalas dendam. Kita akan melahirkan manusia yang mula akan membuat hukum-hukum karmanya sendiri. Dia akan buat hukuman-hukuman yang tidak berdasarkan kepada hukum Islam itu. Jadi qisas itu adalah sebuah kehidupan. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita sempat untuk 2 ayat itu sahaja, iaitu ayat 178
dan juga ayat 179. Walaupun 2 ayat, saya harapkan kita dapat manfaat yang banyak, mudah-mudahan. Yang paling penting adalah kerana siri kita inilah siri tadabbur dengan soalan, pendekatan tadabbur dengan soalan. Saya sengaja bawakan begini supaya kita mula. Kalau awal dulu saya banyak kepada saya yang menulis, saya berikan nota dan kemudian saya bacakan soalan-soalannya dan kemudiannya Haji mendengar. Tapi untuk ke depan ini kita ubah sedikit formatnya adalah dengan kita mula perlahan-lahan supaya Haji nampak pattern macam mana kita menyusun persoalan-persoalan itu, supaya harapnya nanti bukan hanya dalam kelas kita tapi di mana-mana sahaja Haji dapat melaksanakan tadabbur dengan soalan ini. Dan kerana semakin kita mahu berfikir, maka semakin banyak persoalan-persoalan yang kita akan perolehi. Itu belum kita mengambil persoalan-persoalan dalam kaedah-kaedah bahasa Arabnya lagi. Dan kita tak bincang kenapa kutiba dan kenapa tidak kataba. Kan? Kenapa dalam bentuk nakirah bukan dalam bentuk ma'rifah. Itu lebih mendalam perbahasannya. Tapi kita tidak mahu sampai ke situ dulu. Kita bawakan secara umum supaya kerangka berfikir itu, kerangka bertanya itu sudah kita terapkan bersama-sama. Ya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Kita ada 2 minit lagi. Sekiranya ada apa-apa persoalan, saya buka untuk kita sama-sama berkongsi. Kalau kita boleh jawab, kita jawablah. Kalau tak boleh, seperti mana biasa, jawapannya adalah wallahu a'lam. Baik. Ada persoalan? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sekiranya tidak ada apa-apa persoalan, maka saya nak tanya soalan. Soalannya sebelum tidur, tolong jawab dengan jujur. Saya handsome tak? Dah. Baik, saya serahkan kembali kepada Hajah penganjur kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Kita doakan sama-sama. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan ya Ustaz? Waktu dengan sama Okey. InsyaAllah. Biasanya kita 9 suku sampai 9.30 lah. Kadang-kadang kalau kita balik isyak tu, kadang 9.30 baru kita boleh mula kan. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dan juga untuk peserta kita malam ni. InsyaAllah dalam insyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Haji. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Anti wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.